Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Guru Sekolah Rendah Islam Al-Imtiaz Cyberjaya Ustazah Zuli Nadia binti Paiman, seterusnya GPK 1 Ustaz Abu Hassan bin Maidin, seterusnya guru-guru Ustazah Izati, guru-guru dan ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kehadrat Allah kerana dengan limpah dan kurnianya kita masih lagi diberi nyawa, diberikan nikmat-nikmat kehidupan, yang penting sekali nikmat Islam yang kita kecapi sekarang. Alhamdulillah. Jadi tanpa buang masa, insya-Allah hari ini bersama dengan kita, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat, saya menjemput 3 orang ahli panel, Ustazah Nadia, Ustaz Abu Hassan dan juga Ustazah Izati, untuk menerangkan program pada hari ini insya-Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian untuk sesiapa yang ingin mengecapi redha Allah dan juga hari akhirat, dan ia juga mengingat Allah dengan banyak. Bersempena dengan ayat tadi, Seri Al-Imtiaz Cyberjaya akan melancarkan satu program yang julung-julung kali diadakan. Program tersebut diberi nama Program Pemantapan Sasiah Murid Islam, PPSMI, bukan Pembelajaran dan Pendidikan Sains Matematik Bahasa Inggeris. Jadi ini adalah Program Pemantapan Sasiah Murid Islam. Jadi program ini akan dilancarkan insya-Allah bermula pada tarikh 24 Mei ini. Itu bersamaan dengan hari Isnin minggu depan. Jadi insya-Allah kita akan buat sedikit perbincangan ataupun diskusi tentang apa yang akan berlaku dalam program ini. Jadi secara ringkasnya, program ini melibatkan 3 belah pihak. 3 belah pihak iaitu pelajar, pihak ibu bapa dan pihak guru. Jadi tambahan pula selari dengan PKP yang sedang berjalan, yang sedang berkuat kuasa sekarang ni. Jadi pihak sekolah telah memutuskan bahawa program ni memang tepatlah, orang kata memang sesuai untuk dijalankan sekarang. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput yang Al-Fadhil Ustaz Abu Hassan bin Maidin untuk menerangkan apakah sebenarnya program yang kita jalankan ni, program PPSMI ini, dan apakah kepentingan program ini kepada para pelajar ataupun warga Seri Al-Imtiaz. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, selaku moderator Al-Fadhil Ustaz Azam, yang dihormati Puan Guru Besar Ustazah Nadia dan penyelaras Fafa Ustazah Izati. Baiklah, di mana tuan-tuan sedia maklum program pemantapan sasiah pelajar Muslim bagi tahun 2021 dan akan diadakan. Dan seperti mana sedia maklum juga, mutakhir ini pandemik COVID-19 memberikan pelbagai impak dan implikasi di pelbagai sektor, tidak terkecuali juga sektor pendidikan yang mana mengalami impak yang sama. Hal yang demikian menyebabkan guru-guru ini tidak dapat menyelia pelajar secara langsung dalam memastikan keberkesanan dalam pembelajaran dan pembentukan sasiah murid sewaktu dan selepas daripada waktu persekolahan. Guru-guru di Sekolah Rendah Islam Al-Imtiaz Cyberjaya juga tidak mampu menilai murid-murid secara efisien daripada segi pembentukan akhlak dan penerapan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Oleh yang demikian, bantuan daripada pihak ahli keluarga, khususnya ibu bapa, penjaga, amatlah diperlukan untuk membantu guru-guru menilai murid tersebut agar semua pihak dapat bekerjasama untuk membentuk murid dengan sasiah Muslim yang terpuji dan menambah baik atas kekurangan yang terdapat dalam diri seseorang pelajar itu. Tambahan lagi, rekod penilaian sasiah pelajar Islam ini juga diguna pakai dalam sistem pemarkahan PSRA, iaitu penilaian sekolah rendah agama di bawah Jabatan Agama Islam Selangor, iaitu JAIS. Untuk makluman juga, objektif program ini terdapat beberapa objektif, dan yang pertamanya untuk menanamkan nilai-nilai murni dalam diri seseorang murid. Yang kedua, untuk membina individu yang sentiasa cakna dengan akhlak yang terpuji setiap masa. Yang ketiga, untuk mendidik murid-murid betapa pentingnya disiplin diri dan nilai kepimpinan
dalam menzahirkan identiti seorang pelajar yang beragama Islam. Yang keempat, untuk menimbulkan kesedaran dalam diri pelajar atas setiap tindak tanduk mereka di dalam dan di luar sekolah. Yang kelima, untuk membentuk pemimpin yang dapat menjadi contoh kepada masyarakat. Yang keenam, membentuk semangat kerjasama di antara warga sekolah dan ibu bapa. Dan yang ketujuh, untuk melatih komunikasi yang baik, mesra dan keberkesanan antara ibu bapa dan anak-anak dalam pembudayaan ilmu dan akhlak. Dan antara sasaran kami ialah murid-murid daripada tahun 1 hingga tahun 6 Sekolah Rendah Islam Al-Imtiaz Cyberjaya. Pelaksananya seperti semua sedia maklum adalah Ustazah Izzati sebagai pengelola dan akan dibantu oleh semua barisan guru Sri Al-Imtiaz Cyberjaya. Ibu dan bapa murid juga sebagai Muslim, interaksi guru dengan murid. Senarai tugas, ada beberapa senarai tugas, iaitu 3 senarai tugas. Yang pertamanya, tugas pengelola program, Ustazah Izzati nanti akan terangkan. Kemudian tugasan ibu bapa. Saya lebih fokus kepada tugasan ibu bapa. Yang pertamanya untuk menilai, menyemak dan merekod tugasan yang diberikan kepada murid di dalam borang yang akan diagihkan oleh guru dalam grup WhatsApp nanti. Kemudian yang kedua, akan berinteraksi dengan guru-guru atas segala urusan yang berkaitan dengan penilaian sahsiah pelajar sepanjang program ini diadakan. Yang ketiga, membantu dan menggalakkan murid dalam melaksanakan tugasan mereka dalam apa jua bentuk. Dan mohon kerjasama juga ibu bapa untuk sama-sama menggalakkan supaya pelajar menyertai program-program yang diadakan. Tugasan murid mestilah melaksanakan semua tugasan yang diberikan dengan baik dan sempurna. Merekod sekurang-kurangnya 3 video ringkas berdurasi tidak lebih daripada 1 minit berkaitan program pemantapan sahsiah pelajar Muslim. Apa yang berkaitan dengan tajuk, maka pelajar juga akan dan perlu menyediakan video-video dan akan dihantar pada guru kelas masing-masing. Saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah saya serahkan kepada moderator kita, Fadil Ustaz Azam. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Abu Hassan kerana telah menerangkan sedikit tentang intipati program, butir-butir program, apakah kepentingan program ini dijalankan kepada para pelajar. Seperti yang kita tahu, PKP ini masih lagi berjalan dan kita, pihak sekolah mengambil inisiatif masa inilah kita nak uji pelajar-pelajar ataupun kita nak minta kerjasama ibu bapa untuk memantau pelajar-pelajar di rumah agar pelajar-pelajar dapat menambah baik kualiti sahsiah diri sebagai seorang pelajar Islam, sama ada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi suka saya kongsikan dengan semua satu petikan hadis. Jadi daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi selaras dengan program ini kita dapat aplikasikan hadis yang Rasulullah SAW telah wasiatkan kepada kita. Jadi seterusnya tanpa buang masa, saya menjemput Ustazah Izzati untuk menerangkan bagaimana program pemantapan sahsiah murid Islam ni dijalankan. Jadi apakah penilaian, seperti yang Ustaz Hasan cakap tadi, murid-murid akan dinilai, okey, dari beberapa aspek dan elemen. Jadi kita sama-sama dengar penerangan daripada Ustazah Izzati macam mana kita nak nilai pelajar-pelajar ataupun anak-anak kita dan macam mana markah-markah tersebut diperolehi dan dikumpulkan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Baiklah, kita dengar tadi dalam panel pertama berkata kita akan diuji, kita akan dinilai. Dinilai dengan apa? Baiklah, saya akan terangkan. Kita akan dinilai dengan beberapa elemen yang ada di dalam pemantapan sahsiah murid Islam. Ada 4 elemen besar. Okey. Ada 4 elemen besar. Yang pertama adalah elemen amanah. Yang kedua adalah tanggungjawab. Yang ketiga adalah pengurusan kendiri. Yang keempat adalah kesungguhan usaha. Baiklah, saya akan cuba terangkan satu persatu dalam elemen ni terdapat apa je untuk dinilai. Di dalam elemen amanah, terdapat beberapa subtopik kecil yang kita boleh nilai. Yang ibu bapa boleh nilai, guru-guru boleh juga menilai. Okey, subtopik yang pertama kita boleh masuk dalam tu adalah solat fardu. Kita akan nilai solat fardu anak-anak. Kita akan nilai solat sunat. Kita akan nilai mereka ni melakukan tilawah Al-Quran dan memulakan bacaan dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Empat elemen ni adalah empat subtopik ini adalah perkara harian yang anak-anak sering lakukan di rumah. Jadi ibu bapa boleh nilai mereka daripada segi solatnya cukup ke 5 waktu, solat sunatnya. Kalau di sekolah dia orang solat sunat duha, adakah di rumah pun mereka lakukan? Kita boleh nilai daripada situ. Mulakan bacaan dengan bismillah. Kita boleh dengar lah kadang-kadang anak-anak kita ni dibaca Al-Quran, dia buka terus baca. Dia pun tilawah Al-Quran semua kan. Okey. Elemen yang kedua adalah elemen tanggungjawab. Dan dalam tanggungjawab mempunyai 4 subtopik. Subtopik kecil dia adalah beradab kepada ibu bapa. Okey. Ini ibu bapa sendiri boleh nilai bagaimana anak-anak berinteraksi dengan ibu bapa sendiri di rumah. Adakah berkata kasar, minta tolong dengan khidmat kasar antara mereka kan. Okey, yang kedua beradab dengan guru. Macam mana anak-anak berinteraksi dengan guru ketika sepanjang PDPR ni. Yang ketiga, menepati masa. Okey, menepati masa sepanjang PDPR berlaku. Yang keempat adalah menjaga kebersihan rumah. Okey, elemen yang ketiga adalah pengurusan kendiri. Pengurusan kendiri mempunyai 5 subtopik kecil. Yang pertama adalah pengurusan pakaian. Macam mana harian mereka, pakaian mereka pagi-pagi, kemas baju ke, tolong lipat kain ke. Yang kedua, pengurusan peralatan sendiri. Biasa anak-anak ni suka bermain tapi jarang berkemas. Jadi kita akan nilai daripada segi yang itu juga. Yang ketiga, kita boleh cerita menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Okey. Yang keempat adalah membaca doa harian. Maksudnya ibu bapa boleh tengok sama ada anak-anak ni sebelum makan baca doa, sebelum tidur baca doa, selepas makan doa ibu bapa biasa ke lakukan. Yang kelima adalah berdisiplin. Itu adalah elemen yang ketiga. Elemen yang keempat adalah kesungguhan usaha. Di dalam kesungguhan usaha, kita ada 4 subtopik, iaitu kehadiran pelajar di dalam Google Meet. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini, kehadiran pelajar tu diambil kira sebagai satu penilaian yang akan dilakukan oleh ibu bapa dan guru-guru. Yang kedua, kita boleh tengok pada ketika diorang nak minta tolong. Okey, ketika diorang minta tolong, adakah perkataan tolong digunakan ataupun perkataan lainnya lah. Okey, yang ketiga, mengucapkan terima kasih. Sentiasa mengucapkan terima kasih jika dibantu kan. Yang keempat, sentiasa memberi salam kepada guru. Kita nak latih anak-anak kita ni, setiap kali jumpa orang, kita sentiasa memberi salam. Salam ni adalah ajaran Islam sendiri kan, jadi kita akan mempraktikkan benda tu. Dan ibu bapa boleh sentiasa juga mempraktikkan harian itu. Baiklah, kalau ditanya macam mana cara untuk dinilai. Okey, dinilai tadi kalau kita dengar panel pertama dah bagi tahu, kita akan berikan satu borang. Ya, borang itu kita akan beri kepada ibu bapa dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF yang mana ibu bapa boleh mencetak, kemudian menilai prestasi anak, kemudian menandakan benda tu, borang tersebut. Menandakan borang tersebut. Okey, borang tersebut ni, ibu bapa perlu sertakan bersamanya 3 video pendek yang kurang daripada 1 minit. Ibu bapa boleh muat naik video tersebut di dalam Google Classroom mengikut classwork yang telah diberikan. Okey, cukup, saya rasa sudah cukup pengenalan cara penilaian. Jadi saya kembalikan kepada moderator semula. Okey, terima kasih kepada Ustazah Izzati atas penerangannya tadi. Jadi macam mana cara kita nak nilai anak kita. Jadi saya ulang baliklah secara ringkas. Borang akan kita akan agihkanlah kepada pelajar-pelajar dalam bentuk PDF dan minta ibu bapa tolong print dan nilai daripada situ. Jadi penilaian ni sebenarnya kita nak kita nak jadikan interaksi antara ibu bapa dan guru-guru. Macam mana apa yang anak-anak mereka buat di rumah. Jadi kalau kita tak buat program ni, kita tak tahu. Sebagai seorang guru, kita tak tahu apakah perkembangan ataupun pembentukan sasiah anak-anak murid kita di rumah. Sebab kita duduk di rumah masing-masing. Jadi inilah peluang kita nak berinteraksi antara guru dan juga ibu bapa untuk memastikan anak tu upgrade dari masa ke semasa. Jadi seterusnya, suka lagi saya nak berkongsikan hadis. Biar kita banyak baca hadis lah hari ni. Jadi an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Maksudnya sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, iaitu Rasulullah cintai, dan tempat duduknya lebih dekat kepada Rasulullah, kepadaku pada hari kiamat kelak, ialah orang yang akhlaknya paling bagus. Jadi
tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita laksanakan program ni sebagai salah satu usaha kecil kita untuk untuk mengaplikasikan apa yang Nabi telah ajar kepada kita. Okey, dan kita betulkan niat kita balik kan. Kita betulkan masa kita nilai anak-anak tu, masa itulah kita nasihatkan kepada anak-anak kita supaya buat dengan baik. Dan masa tu bila anak-anak dia akan ikut, dia akan dengar cakap ibu bapa dia, dan insya-Allah markah-markah yang dalam tu kita boleh buat yang baik-baik belaka. Tapi dengan syarat amanah ibu bapa pesan kepada anak-anak masing-masing. Jadi alhamdulillah 18 minit telah berlalu. Jadi akhirnya saya menjemput Ustazah Nadia untuk memberikan nasihat ataupun wasiat pesanan kepada pelajar-pelajar. Ini murid-murid ataupun ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian, wasiat daripada seorang ketua guru Seri Al-Imtiaz. Maksudnya nasihat beliau ni kita kena ambil betul-betul lah. Kita kena ambil, kita kena amalkan betul-betul supaya untuk kebaikan bersama. Okey, jadi tanpa buang masa, saya menjemput Al-Fadilah Ustazah Nadia untuk memberikan sepatah dua kata dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah kita dah dengar perbincangan daripada pengarah program kita iaitu Ustazah Izzati. Jadi apa yang kita usahakan sebenarnya adalah untuk anak-anak demi melahirkan pelajar imtiaz yang bukan sahaja berjaya dari segi akademik tetapi juga seimbang dunia dan akhirat. Yang mana ini selari ataupun bertepatan dengan objektif sekolah kita, objektif utama sekolah kita iaitu melahirkan pimpinan masa hadapan. Jadinya saya berharaplah, saya mohon pada ibu bapa agar dapat sama-sama memberikan sokongan dan dorongan kepada anak-anak kita untuk menjayakan program ini. Maknanya saya minta ibu bapa libatkan dirilah dalam setiap program, jayakan video-video yang guru-guru dah susunkan untuk anak-anak supaya apa yang kita rancangkan, apa yang kami guru-guru rancangkan, plankan untuk anak-anak ini berjaya. Dan akhir sekali saya dahului ucapan terima kasih kepada semua warga sekolah yang terlibat dalam menjayakan program ini. Mudah-mudahan semua pihak mendapat manfaat dari segala segi dan tak lupa juga redha Allah lah yang utama. Saya rasa cukuplah setakat itu daripada saya. Saya kembalikan semula kepada moderator Ustaz Azam. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada Ustazah Nadia atas pesanan dan wasiatnya sebentar tadi. Jadi apa yang Ustazah pesan tadi, kita ambillah tauladan ataupun kita ambillah sebagai panduan hidup kita ataupun kita ambillah sebagai penaik semangat untuk melaksanakan program-program yang sekolah anjurkan. Jadi kami ni guru-guru rindu sangat dekat anak-anak kita. Betul tak? Rindu kepada anak-anak murid kita. Jadi dengan program ni setidak-tidaknya kita dapat raih ataupun kita dapat sentuh ataupun kita dapat kita dapat berinteraksi dengan anak-anak murid kita. Jadi apa tugas kami guru-guru? Kami nak yang terbaik ataupun melahirkan generasi yang terbaik, anak-anak yang terbaik daripada segi sahsiah, daripada segi ilmu agamanya. Sebab itulah macam Ustazah kata tadi, redha Allah jugalah yang utama. Redha Allah jugalah yang kita raih. Jadi untuk penutup, marilah kita sama-sama membaca doa. Semoga Allah memberkati program kita pada perjumpaan kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna na'udzubika minal 'adzabil qabr wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ya rabbana bainana syaqiyan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah kita tutup majlis kita pada hari ini dengan kafaratul majlis. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi tanpa saya terlupa sebelum saya terlupa, saya nak pesan kepada ibu bapa, kalau ada apa-apa soalan bolehlah bertanya kepada guru kelas masing-masing ataupun kepada guru kelas masing-masing, dia yang bertanggungjawablah untuk menjawab segala soalan-soalan yang ditanyakan oleh ibu bapa. Jadi itu saja untuk hari ini. Selama 23 minit ni, semoga ibu bapa mendapat manfaatlah info yang sekolah sampaikan. Jadi
Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.